Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, pada hari ini saya akan share how to determine slope stability safety factor using UAV and slope W software. Bagaimana untuk kita membuat site investigation terhadap slope dengan menggunakan bantuan UAV dan juga software slope W untuk menentukan safety factor terhadap slope tersebut. Jadi saya akan tunjukkan satu contoh kajian yang telah dijalankan di kawasan Pagoh, di kawasan slope di sekitar Pagoh, yang mana tujuan kajian ini adalah untuk menentukan slope stability factor terhadap slope sedia ada. Okey, jadi untuk itu yang pertamanya kita menggunakan UAV, menggunakan UAV untuk mendapatkan geometri ataupun topografi kawasan kajian. Dengan menggunakan bantuan UAV, kita akan dapat melihat, kita akan dapat gambaran bentuk kawasan kajian tersebut. Jadi sekarang ini kita akan prepare, kita prepare aircraft untuk fly di kawasan kajian tersebut. Jadi untuk fly di kawasan tersebut, kita akan menggunakan software app Fit4D Capture, free saja melalui telefon. So kita boleh download dekat telefon dan install software Fit4D Capture untuk kita fly drone kita di kawasan kajian dengan menggunakan grid mission. Daripada software ni kita boleh set up kita punya grid mission dan drone tadi akan fly mengikut flight link yang telah kita tentukan dengan menggunakan software Fit4D Capture tadi. So drone tadi akan terbang secara automatik, dan akan capture mengikut slow masa yang seperti mana kita setting dekat software tadi. So dengan ini kita akan dapat gambar yang lebih konsisten. Gambar yang lebih konsisten dan juga quality. Selepas daripada kita ambil gambar di kawasan kajian, gambar ini kita akan proses dengan menggunakan software Fit4D Mapper. Software Fit4D Mapper. Jadi daripada gambar tersebut kita akan masuk dalam software Fit4D Mapper dan kita akan proses. So basically kita akan dapat tiga yang result yang utama. Yang pertamanya adalah mosaic ataupun orthofoto. Kita akan dapat gambaran secara keseluruhan di kawasan kajian. Dan yang keduanya kita akan mendapat result iaitu Digital Surface Model ataupun DSM. Mana kita akan mendapat model ketinggian yang mengambil kira permukaan sehinggalah kawasan yang paling rendah. Permukaan ni termasuklah pokok, mana ketinggian pokok pun diambil kira kat sini. Untuk DSM ni ketinggian daripada pokok sehinggalah kawasan yang paling rendah. Ini DSM. Dan yang ketiganya kita akan mendapat Digital Terrain Model. Digital Terrain Model ini yang mengambil kira ketinggian tanah sehinggalah kawasan yang paling rendah. So dia dah tolak ketinggian pokok yang ada pada permukaan tanah tersebut. Jadi software ni dia boleh klik dan mengambil kira ketinggian tanah saja. Dia boleh trim lah, maksudnya dia boleh trim pokok tadi ataupun kanopi tadi boleh trim. So sehinggalah ketinggian tanah sehingga kawasan yang paling rendah. Jadi biasanya dengan menggunakan DTM ini kita akan mendapatkan geometri slope kawasan tersebut untuk kita analisis dia punya safety factor, sama ada slope ini stable ataupun tidak stable. Jadi setelah kita mendapatkan ketiga-tiga result tersebut iaitu orthofoto, DSM dan juga DTM, so kita akan pergi kepada satu software untuk kita analisis. Iaitu software Global Mapper. Software Global Mapper ini kita boleh menganalisis orthofoto, DSM dan juga DTM tadi. Dekat automosaic ini ataupun orthofoto, kita akan buat cross section. Cross section A, B, C.
cross section ini tujuannya adalah untuk ataupun cut section untuk kita melihat dia punya cross section kawasan A. Tujuannya untuk mendapatkan geometri slope di kawasan A lah. Okey, dan ini adalah cross section di kawasan B. Manakala ini adalah cross section di kawasan C ataupun cut section di kawasan C. So daripada sini kita boleh melihat dia punya cut section. So ini adalah cross section di kawasan A. Ini kawasan A. So dia punya cross section ni bentuk macam ni. Daripada software GlobalMapper kita boleh melihat dia punya cross section. So daripada sini kita boleh tengok dia punya ketinggian. Okey, untuk mendapatkan ketinggian slope ni kita kena tolak lah kan. Dia atas tolak dengan bawah ni kita akan dapat ketinggian slope tersebut dan juga lebar slope. Jadi dengan daripada sini, daripada gambar rajah ini kita boleh mengira berapakah berapakah sudut kecurunan slope tersebut dan juga dia punya ketinggian lebar. Daripada sini kita boleh kira lah untuk dimasukkan dalam satu software lagi, iaitu slope W, di mana slope W tu kita perlu draw balik cross section kawasan tersebut untuk kita analisis. So ini adalah cross section di kawasan B. Okey, dan ini adalah cross section di kawasan C. Okey, jadi dengan ini kita dapat menganalisis geometri di kawasan slope yang kita kehendaki. Okey, untuk menganalisis slope safety factor, kita perlu mendapatkan parameter tanah di kawasan kajian. Jadi ini tidak boleh elaklah, kita maknanya kita kena juga membuat uji kaji geoteknik di kawasan tersebut, yang mana antaranya yang dibuat adalah kita akan dapatkan sampel tanah dengan menggunakan co-cutter method. Okey, sampel tanah tersebut kita akan mendapatkan dia punya parameter seperti water content, bulk density, dry density, unit weight kan. So ini mengikut location ini location di kawasan A, location di kawasan A, dan juga location di kawasan B, dan juga location di kawasan C. So kita akan dapatkan parameter tanah. Ini adalah basic parameter tanah. Okey. Kemudian result daripada direct shear untuk kita mendapatkan cohesion dan juga friction angle. Cohesion dan juga friction angle di kawasan A dan juga di kawasan B, dan ini adalah di kawasan C. Jadi parameter ini kita akan gunakan dan masukkan ke dalam software yang mana software tersebut menggunakan parameter ini untuk menganalisis safety factor. Okey, jadi kita pergi kepada software yang seterusnya, iaitu software slope W. Slope W. So kita kena draw balik geometri ke dalam software ini. Okey, berdasarkan kepada analisis yang dibuat oleh GlobalMapper, software GlobalMapper tadi, kita dapat dia punya geometri. So kita akan draw dan masukkan parameter tanah ke dalam software ini. So kita akan run. So kita akan dapat dia punya safety factor. Ini adalah safety factor di kawasan cut section AA, iaitu 1.9. Jadi kalau 1.9 lebih besar daripada 1, maknanya slope di sini stable. Manakala untuk cut section B, so kita dapat dia punya safety factor 3.458. So lebih besar daripada 1, so dikategorikan sebagai selamat. So begitu juga dengan di cut section CC, iaitu kita mendapat 1.6. Okey, mendapat 1.6, so juga selamat. Untuk slope ini dia selamat. Okey, jadi dengan itu kita akan dapat menganalisis slope safety factor dengan mudah dengan menggunakan drone. So kita dapat dia punya bentuk geometri slope tersebut, dan kita akan pergi ke tapak untuk dapatkan parameter tanah dengan melakukan uji kaji geoteknik tadi seperti co-cutter dan juga direct shear test. Sebab disebabkan di kawasan slope, biasanya kita akan menggunakan direct shear test untuk mendapatkan dia punya
shear strength tanah tersebut. Okey. Jadi dengan menggunakan Fit 4D Mapper juga kita boleh melihat video secara 3D secara 3D kawasan tersebut. So ini adalah video 3D kawasan tersebut yang telah di-generate dengan menggunakan gambar 2D. So dia generate daripada point cloud. So dia boleh dapat mengeluarkan 3D lah. So kita boleh nampak kat sini ada crack Ini mungkin bekas laluan air. So dekat sini ada tangki air. So slope di sini telah distablekan okey, dengan menggunakan slope stability teknik. Okey. So kita boleh dapat lihat bentuk muka bumi secara 3D yang telah dianalisis oleh Fit 4D Mapper, yang mana sebenarnya aplikasi drone ini telah dilengkapi dengan GPS dengan GPS. Jadi daripada situ kita boleh mengetahui kedudukan gambar, dan juga dengan megapiksel yang ada pada kamera drone tersebut, dia boleh menganalisis point cloud tadi. Point cloud tadi akan dapat point cloud, so dia boleh menghasilkan 3D. Daripada 3D inilah kita boleh melihat dia punya geometri sebenarnya, geometri kawasan tersebut. Okey, jadi gambarnya clear lah, bergantung kepada megapiksel drone tersebut. Kalau drone Fit 4 Phantom 3 biasanya 12.4 megapiksel. Kalau Phantom 4 lagi bagus, iaitu 20 megapiksel. So gambarnya lebih bagus. Jadi itu saja untuk sharing pada hari ini. Jadi anda boleh menggunakan teknik ini untuk membantu kajian anda. Jadi dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.